Okay, Alhamdulillah ramai juga hari ini yang menderma dan insyaAllah semua sumbangan anda semua akan kita memberi kepada orang yang memerlukan. Terima kasih kepada semua yang menderma. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, selamat datang di dalam rancangan Hubbul Quran, anjuran Persatuan Jamiah Singapura. Para hadirin yang saya kasihi, Al-Quran merupakan kitab suci bagi orang Islam. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadan bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masihi. Isi kandungan Al-Quran mengandungi berbagai pengajaran untuk membimbing manusia pada jalan yang benar di dunia dan di akhirat. Oleh kerana Al-Quran merupakan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci, maka membacanya mendapat pahala. Mendapat pahala yang berganda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi
Maksudnya, Abu Umamah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana di hari kiamat nanti ia datang memberi syafaat kepada pembacanya. Saudara-saudari yang saya muliakan, Islam telah menetapkan beberapa adab yang tertentu untuk diikuti semasa membaca Al-Quran. Adab-adab tersebut termasuklah adab sebelum, semasa dan selepas membaca Al-Quran. Baiklah, apakah adab sebelum membaca Al-Quran? Yang pertama, mengambil wuduk. Seseorang yang hendak membaca Quran, sebaik-baiknya dianjurkan dia mengambil wuduk. Sekiranya dia telah mengambil wuduk, bererti dia telah suci daripada hadas kecil dan juga tentunya hadas besar. Kalau keadaannya suci, bersih, maka layaklah dia untuk memegang, membaca kitab suci. Al-Quran merupakan nur, cahaya. Wuduk pun merupakan nur, cahaya. Apabila dua nur cahaya bergabung, maka bertambahlah lagi nur cahaya, yang mana ia akan membantu dapat meresapi ke dalam jiwa kita dan memberi kesan yang positif untuk diri kita. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih, suci dan menutup aurat. Kita tahu bahawa Al-Quran ni merupakan kitab yang bukan sebarangan. Jadi untuk membacanya, hendaklah kita menjaga etika kita. Etika pakaian. Pakaian kita hendaklah bersih, suci, yang sesuai. Contohnya pakai baju kurung, pakai jubah, pakai songkok. Ya? Bukan tak boleh pakai pakaian selain itu, seperti pakai t-shirt, pakai baju jersey, tetapi tak sesuai lah. Seperti mana kalau kita nak main bola, takkan kita nak pakai baju kurung, ya? Dia ada etika. Setiap sesuatu perkara tu ada etika. Hatta kalau kita nak pergi jemputan orang-orang besar-besar, orang menteri, dia akan ditulis di situ etika berpakaian ketika menghadiri sesuatu majlis. Sekarang kita nak membaca Al-Quran. Kita hendak berhadapan, bertemu, berbicara dengan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Maka sepatutnya lah kita beretika ketika kita nak baca Quran. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Ya? Ibu-ibu, kakak-kakak, pakailah pakaian sesuai, menutup aurat. Walaupun dia berada sendirian di dalam bilik misalnya. Kalau boleh pakai telekung, ya, yang menutup aurat. Kemudian, hendaklah dia duduk dengan duduk yang cara sopan. Sama ada duduk bersila, sama ada duduk iftirash, sama ada duduk di atas kursi, yang mana mushafnya di atas meja. Ya? Janganlah dia lunjurkan kakinya, ataupun dia baring-baring pegang Al-Quran macam dia baca magazine, surat khabar. Bukan tak boleh, tetapi kurang sopan. Jadi sebaik-baiknya duduk secara yang sopan, duduk bersila ataupun duduk atas kursi, ya. Kemudian hendaklah Al-Quran itu diletakkan di tempat yang tinggi sedikit bagi memuliakannya. Misalnya kalau dia duduk atas kursi, hendaklah letakkan Al-Quran itu di atas meja. Ataupun kalau dia duduk di atas lantai, hendaklah Al-Quran itu diletakkan di atas rehal. Ya? Janganlah kita samakan kaki kita, level kaki kita dengan Al-Quran, maka ia kurang adab. Ataupun letakkan Al-Quran di atas lantai begitu saja tanpa ada alas, maka itu tidak menghormati Al-Quran. Dan seterusnya, yang kelima, ketika kita nak baca Al-Quran, sebelum itu hendaklah kita niatkan kita nak membaca semata-mata untuk mendampingkan diri kita taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, setelah itu, hendaklah semasa kita nak baca tu, kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang banyak, pahala yang besar, dan juga syafaat daripada Al-Quran
Kerana Al-Quran tu adalah salah satu daripada perkara atau punca kita mendapat syafaat. Para hadirin hadirat sekalian, seterusnya, apakah adab semasa kita sedang membaca Al-Quran? Tadi sebelum, sekarang semasa. Yang pertama, hendaklah kita memulakan membaca Al-Quran dengan membaca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, iaitu aku mohon perlindungan dengan bantuan Allah daripada gangguan syaitan yang direjam. Kenapa pula kita nak baca Quran, kita minta perlindungan daripada gangguan syaitan? Kerana syaitan tidak akan membiarkan kita untuk melakukan ketaatan. Tidak akan membiarkan kita melakukan ibadah kepada Allah. Kalau boleh, dia nak jauhkan kita dengan Allah. Jadi kita minta kepada Allah supaya jauhkan kita daripada gangguan syaitan. Apakah kita dah baca Quran, artinya syaitan lari? Tidak. Kalau syaitan tak dapat menghalang kita buat ketaatan, kalau dia dapat mengurangkan pahala, itu sudah bagus bagi dia. Contohnya, kalau kita sedang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, misalnya Yasin wal Quranil Hakim, kemudian ada rancangan bola, gol, Bismillahirrahmanirrahim, lah kalang kabut nak baca. Syaitan pun dah goda, cepat tu Manchester dah gol tu, cepat baca Sadaqallahul Azim. Jadi kita baca tak sempurna. Ataupun kita nak baca, kemudian dia pegang mata kita, dah ngantuk. Kalau tengok TV tak ngantuk, tengok Quran, Masya Allah ngantuk. Itu adalah salah satu daripada cara syaitan nak menggoda. Oleh kerana itu, siang-siang kita sudah buat apa? Firewall. Minta Allah jauhkan kita daripada gangguan syaitan. Kerana yang dapat menghalang gangguan syaitan adalah Allah SWT. Kita tak dapat melihat syaitan, tapi syaitan sendiri tak dapat melihat Allah yang akan menghalangnya. Dan seterusnya, memberi perhatian sepenuhnya pada ayat dibaca. Artinya membaca dengan fokus. Fokus pembacaannya, tadabbur satu persatu, cuba menghayati ayat tersebut. Dan seterusnya membaca dengan bertajwid, iaitu hukum-hukum tajwid. Panjang pendeknya, dengungnya, matnya. Jangan baca cepat-cepat. Hurufnya tu dibaca dengan jelas. Dot dengan dot misalnya. Kemudian yang keempat, sekiranya dalam ayat tersebut ada sujud tilawah, maka hendaklah dia melakukan sujud tilawah. Seperti wasjud waqtarib, terus sujud tilawah. Sujud tilawah pada ketika itu, kemudian bangkit dan beri salam. Baik, seterusnya, apakah adab selepas membaca Al-Quran? Ini dah habis. Sekarang apa kita nak buat? Baik. Apabila menyudahi membaca Al-Quran, hendaklah kita, sebaiknya kita membaca Sadaqallahul Azim. Telah benarlah Allah yang Maha Agung. Artinya apa yang kita baca itu semua, itu merupakan kalamullah, dan kalamullah itu amat benar. Jadi kita menyokong, membenarkan dengan apa yang kita bacakan tadi dengan ucapan Sadaqallahul Azim. Kemudian menutup Al-Quran tu dengan berdoa. Kerana doa selepas membaca Al-Quran merupakan salah satu daripada doa yang mustajab. Seperti mana kalau kita berdoa lepas salat. Dengan doa-doa yang biasa kita baca, Allahumma rahamna bil Quran, seterusnya. Kemudian, lepas itu apa? Menyimpan, meletakkan Al-Quran di tempat yang baik. Jangan kita letak tempat rak-rak kasut pula. Letaklah di almari, tempat yang tinggi, kerana menghormati, mengagungkan Al-Quran. Janganlah kita letak di dapur, kalau boleh dalam bilik, dibungkus ataupun letak di almari.
Seolah-olah kita ni Al-Quran tu sebagai kekasih kita. Jadi penghormatan kita dengan Al-Quran tu akan memberi kesan pada jiwa kita. Kemudian apabila kita nak membawa Al-Quran, bawalah dengan penuh hormat. Misalnya kalau orang nak berikan kita Al-Quran, hendaklah kita bangun, kita pegang. Jangan kita duduk orang beri satu tangan atau tangan kanan, tangan kiri misalnya. Kita bangun. Seolah-olah kita menyambut orang yang besar datang, kita kena bangun kan. Apatah lagi Quran, kalamullah. Hendaklah kita bangun menghormati dan mencapainya. Kemudian mencium dan mengucup Al-Quran. Tanda kasih sayang kita dengan kalamullah. Baiklah. Apakah implikasi mengabaikan adab membaca Al-Quran? Ada tak implikasinya? Ada. Pertama, orang itu tidak memperolehi keberkatan daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Tak ada berkat. Berkat itu kebaikan. Tak ada kesan. Kerana tak hormat. Kedua, tidak dapat mengambil sebarang pengajaran daripada ayat-ayat dibaca. Artinya dia baca, tak ada kesan. Tak dapat pengajaran pun. Yang ketiga, tidak mendatangkan apa-apa kesan pada diri sendiri setelah membaca Al-Quran. Sebab apa? Kita nak baca Quran, kita nak ada kesan yang baik, positif pada diri kita. Sama ada setelah kita baca, kita rasa sayu, kita rasa tenang. Yang sebelum ini kita rasa depressed kan? Itu kesan-kesan dia. Okay? Yang keempat, tidak disenangi oleh rakan-rakan yang lain jika membacanya secara beramai-ramai. Artinya semasa kita baca beramai-ramai tadarus, kita tak jaga adab. Orang baca, kita berbual. Orang baca, kita ketawa. Orang baca, na'udzubillah, merokok lagi. Agak-agak orang-orang yang sekeliling kita suka. Tak suka. Tidak disenangi. Itu. Yang kelima terakhir, orang yang mengabaikan adab membaca Al-Quran, maka ditakuti dia tidak memperolehi syafaat Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, maka dengan ini mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dengan bacaan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Jamiah Singapura mengucapkan selamat berbuka puasa. Terbitan produksi Jamiah Singapura.